إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شكرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكل. Bismillahirrahmanirrahim. Minal asma'illahi ta'ala al-muqaddim. Yang ke-70 daripada asma' nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang elok, yang disuruh kita berdoa dengan dia. Qul Allah abidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Maka yang ke-70 ialah al-muqaddim, yakni yang mendahulukan ia akan setengah daripada segala perkara atas setengah. Misalnya seperti mendahulu ia akan sebab atas sebab pada ada, dan seperti mendahulukan ia akan sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam atas sekalian yang lain daripada mereka pada kemuliaan. Itu martabat baginda sallallahu alaihi wasallam, afdalul mahluqat indal itlaq, makhluk yang paling mulia indal itlaq, di sisi itlaq, tidak ada perbahasan. Insan yang paling sempurna. Laula kama kanatin aflaq, tidak akan engkau ya Muhammad tidak kujadikan semua makhluk ini. Ini menunjukkan bahawasanya yang mendahulukan ialah dia, dengan taksis iradat pada azali, dan telah berlaku inkisyafil ilmi. Ternyata dalam ilmu Allah yang qadimah benda-benda yang tersebut, maka yang mendahulu juga dia. Mana tidak ada berlaku satu perkara tadi melainkan telah dipaparkan dalam asma' Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-71 al-muakhir, yang mengkemudiankan ia akan mereka itu, yang mendaki ia akan mengkemudiankannya daripada segala makhluk. Jadi berlakunya pendahuluan ataupun mengkemudiankan, susunan dan sebagainya, adalah ia tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lihat dari seluruh asma' ataupun awsaf, sifat Tuhan dan seterusnya, menunjukkan bahawasanya semua makhluk tidak terlepas daripada, yakni terikat seluruh makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makhluk ialah benda yang dicipta, allazi khuliqa, benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai maknanya penciptaan Allah Ta'ala yang bertakluk kepada segala makhluk yang dijadikan. Jadi susunan al-muqaddim, al-muakhir, itu semua adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang maha sempurna, dengan mana tidak ada satu benda yang boleh terkeluar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-72 ialah al-awwal, iaitulah yang tiada ada permulaan bagi adanya. Sebab wujudullah ialah asliyun, wujudan Allah ialah asli, bukan zaid ataupun arid. Adapun wujudan semua makhluk adalah arid, mana benda baru datang. Sebab itu dipanggil makhluk, dipanggil hadis, ya, yang baharu. Mana zat muttasif bil hudus, zat yang bersifat dengan baharu. Baharu dengan makna apa? Iaitulah ma sabaqahul adam walahikahul adam. Ma sabaqahul adamun, barang yang mendahului akan dia oleh ketiadaan.
Kemudian walahiqahul adam, dan menghubungi akan dia oleh ketiadaan. Seluruh makhluk ataupun dipanggil hawadis atau mumkinat atau kainat, semua mana selain daripada Allah Ta'ala, dia dikepit oleh dua ketiadaan. Ya, kita ada dalam perbahasan ni ada dua ketiadaan. Yang pertama dia panggil adamul lahik, adamus sabiq lil wujud, ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan sesuatu selain Allah. Selain Allah makhluk, semua kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Itu maksudnya. Dan dia akan bertembung balik walahiqahul adam, ain dal mim, bukan alif dal mim. Kalau alif dal mim itu Nabi Adam, ni ain dal mim, ketiadaan. Mana kita akan bertembung balik dengan ketiadaan, iaitulah datangnya terpisah roh daripada jasad, iaitu kematian. Jadi semua makhluk dia dikepit oleh dua ketiadaan. Ya, dipanggil adam sabiq dengan adam lahik, ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan kita, dan ketiadaan yang akan menghubungi balik, iaitulah kematian kita. Maka dua benda ini tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu satu kesalahan besar kalau dia bertanya siapa jadikan Tuhan. Ya, kalau orang tanya siapa jadikan Tuhan, itu soalan paling bodoh. Ya, dia kata Tuhan, kemudian kata siapa jadi. Bila dia jadi, namun dia makhluk. Makhluk mana apa? Allazi khuliqah, isim maf'ul daripada khalaqa yakhluqu khalqan. Bahawa khaliq wa zaka makhluk. Khaliq ila allazi khalaqa, yang menjadi. Adapun makhluk yang dijadi. Bila dia sebut Tuhan, maka tak boleh sebut siapa jadikan dia. Kalau kata siapa jadi, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Tuhan yang menjadi, bukan dijadikan. Ya. Satu. Sebab itu kewujudan Allah Ta'ala berdasarkan makna awal wal akhir ialah wujud yang mutlak, atau dinamakan wujud yang hakiki, dan dinamakan wujud yang zati. Mana kewujudan yang mutlak. Apa mutlak? Lawan dia muqayyad, kewujudan yang dikait dengan yang lain. Seluruh makhluk termasuk diri kita yang kerdil ini, kewujudan kita adalah muqayyad, diikat. Siapa yang mengikat? Wallahu Ta'ala. Ada kita, tali rahim kita pun kita bukan menentukan, atau kita tak masuk campur dengan lahir kita pun kita tak tahu tarikh dia, melainkan Tuhan yang menentukan. Tarikh mati kita pun kita tak tahu. Begitulah dhaifnya kita. Hebat macam mana sekali pun manusia pada pandangan manusia lah, ya, tarikh dia mati pun kita tak tahu. Ya, tak termasuk dalam urusan kita. Begitulah dhaif insan. Ya. Jadi zat ataupun diri yang sebenar-benar wujud, yang dikatakan wujud mutlak, ialah yang terlepas daripada dua ketiadaan. Kewujudan dia tidak berhajat kepada mujid, pencipta atau fa'il. Sebab apa? Sebab wujud dia adalah asli, asal, qadim, sedia kala. Lawan dia wujud yang sebaliknya. Ada macam ada kita, tapi ada kita didahului oleh ketiadaan. Sebab itu kita ada surat beranak. Tarikh akhir, tarikh lahir kita. Jadi sebelum tiada. Jadi untuk menyeberang daripada ketiadaan kepada wujud, maka ini memerlukan suatu kuasa lain yang menghandle, yang menentu, mentaksiskan kita pada azal lagi, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Semua perbuatan kita ni adalah dari dia. Ya, kita memandang, melihat, berjalan, duduk, bangun, semua minallah. Bila nampak, bila dia makrifat akan Allah, tenang benda tu. Kalau dia kenal sebenar kenal Tuhan, ya, makna ketuhanan, maka akan jelas benda tu terlampau hebat. Pentarbiahan, penjagaan, pengurusan Allah Ta'ala dalam setiap saat, huwa bisya'an, di dalam urusan dia, meniada, mengada, meniada, melakukan segala-galanya.
Dan zat yang dikatakan bersifat dengan ketuhanan yang tunggal ialah wujud dia adalah wujud yang hakiki, bukan wujud lawan dia majaz. Wujud semua makhluk dipanggil majaz. Apa makna majaz? Sandar saja, ambil nama. Ya, macam kita kata air paip. Paip ialah batang bosi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi highway beli batang paip, kita pun perah ada orang. Macam ada air nak, melecit tangan kita tak ada. Paip tak ada air. Tapi kenapa dia dapat nama? Padahal air takungan durian tunggal tu. Oleh kena lalu je kat dia, maka diisnad, disandarkan pada dia. Jadi oleh kena lalu dekat kita, Tuhan sandarkan al-kasab, ya, wal ikhtiar, usaha dan ikhtiar Allah Ta'ala jadikan, tapi Tuhan lalu kat kita, maka diisnadkan. Hikmah dia untuk disandarkan pahala ataupun sebaliknya. Kalau dibuat baik, dapatlah pahala. Kalau dibuat sebaliknya, dapatlah sebaliknya. Sandar sahaja, tak ada hakikat. Ya, sandaran saja. Maknanya wujud yang terikat, dia tidak dikatakan wujud yang hakiki. Kita nisbah dengan bayangan kita. Ya, kita berjalan ada bayang, maka nisbah kita dengan bayang, kita hakiki, bayang majaz. Kita berjalan, dia berjalan. Kita diam, dia diam. Kalau kita berjalan, dia diam. Kita diam, dia berjalan. Itu tak lama lagi kot. Ya, jadi maknanya kita terikat. Bila terikat, maka ulama ahli zahir Usuluddin membina akidah tentang kewujudan Tuhan menggunakan dalil. Ibarat kita tadi jalan jauh, nampak bayang seorang, maka kita yakin bahawa ada orang. Dalil bayang, nampak melintah bayang jauh. Bila bayang tu dekat, pum, nampak tuan dia. Oh Razak, oh Muhammad. Bila nampak saja bayang, dia takkan pandang lagi. Betul? Ada kita pandang bayang, kata kau aku depan, kau pandang bayang. Apa lagi kau ni gilo bayang. Okay. Bayang tidak akan dipandang bila dia telah ditajalikan Tuhan ni. Nampak Tuhan depan, pap, habis bayang nampak dah. Begitulah tauhid khas yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Tauhid khas yang kita bincang ni tauhid am. Jadi kita bawa dua tauhid ni. Pertama ni tauhid am, untuk membina akidah. Dalil menunjukkan kewujudan dan ittisaf Allah Ta'ala dengan kamalat, segala sifat kesempurnaan. Sufi dibawa depan lagi, bukan akidah. Dia sampai mati akidah tak habis-habis, rugi. Kita bahas akidah sampai mati. Akidah ada basic, tuan-tuan, pegangan. Kita nak rasa. Mengenal Tuhan bukan sekadar bidalil wal burhan, dengan dalil dan burhan, tapi mengenal Tuhan bikashfin wazub wal wijdan, rasa. Kita ada keperasanan dengan Tuhan, bukan sekadar tahu dan yakin, tapi kena perasan. Ya, jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Atau mursyid saya pecat, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Lain macam dia pesan tadi. Kau jangan berani-berani nak lupakan dia, dan kau jangan berani-berani, ya, buat tak perasan dengan dia. Kita kalau dengan anak kita, dia nakal, depan kita dia buat tak perasan, dia isap rokok, baru dah jam 6 macam tu. Kita punya angin, kau buat tak perasan. Kita naik angin kan. Sebab ketakperasanan itu menyebabkan kerosakan perjalanan. Bila orang tak perasan, Allah, Masya Allah, saya tak perasan, boom, dah langgar ni. Ya. Sebab lawan keperasanan ialah kesedaran. Qalbi kita kena sentiasa sedar dengan kewujudan zat yang mutlak, yang wajib wujud. Di antara yang meletakkan taraf dia naik, sebenarnya zat wajib wujud, kewujudan dia ialah al-awwal wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Dia awal dengan mana kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Dia asli. Adapun wujud makhluk arid, baru datang. Itu beza dia. Dan wujud kita akan padam, tu padam. Ya, maut sampai dia habis. Ya. Allah. Adapun wujudullah Ta'ala tidak. Dia wujud dia baqi, kekal. Itu dipanggil akhir. Dengan makna apa akhir? Tidak ada kesudahan selepas berakhirnya semua makhluk dipadamkan oleh Allah Ta'ala, seterusnya sampai bumi dilakukan kiamat. Selesai. Ya, dia tunggal.
ya wajabqa wajhu, ya kekallah wajah ta'ala zul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan. Jadi awal di sini menunjukkan kewujudan yang hakiki, dengan akhir wal awwalu wal akhir menunjukkan zat Allah Ta'ala, ya, diri Allah Ta'ala dan sifat dia adalah wujud yang mutlak, mana wujud yang tidak terikat dengan sesiapa, ya. Yang tidak terikat dengan sesiapa inilah, ya, layak menyandang makna ketuhanan. Sebab tu batal apa yang didakwa oleh orang-orang musyrik dan orang-orang yang tidak beriman, ya, tentang dakwaan-dakwaan palsu mereka. Sebab tidak ada makna ketuhanan pada benda yang didakwa. Batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir, ya, dia bagi sembah, sedangkan benda itu semua adalah makhluk. Ada awal dan ada akhir. Bila ada awal dengan akhir, dengan makna dia dijadikan dan dia akan berakhir kewujudan dia, makna dia itu bukan Tuhan, adalah makhluk yang dijadikan dia dalam makna genggaman kuasa besar Allah Ta'ala. Maka awal di sini dengan makna apa? Tidak ada permulaan. Mala awwalalahu wujudiyan, mala awwalalahu, kewujudan dia tidak ada awal. Begitu juga makna kidam, ya. Daripada awal ni dalam perbahasan tauhid kita, dia mirip di sini tuan pengarang dibawa tauhid salafi, ya, salafi, bukan tauhid silapi. Satu lagi tu dia pakai silapi, dia kata salaf macam-macam, ya. Jadi ada sama je dengan tauhid yang dibawa oleh orang kemudian, ya, itu golongan salaf dan khalaf. Siapa khalaf? Yang diketuai oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam makna awal ni, dalam sifat 20 yang kita belajar, makna dia apa? Kidam. Akhir sini, al-akhir makna baqa. Apa makna kidam? Ibaratun an-nafil adami sabiq lil wujud. Akhir makna baqa. Baqa apa makna? Ibaratun an-nafil adami lahiq lil wujud. Sebab tu ulama letakkan, kategorikan sifat 5 selepas wujud dia panggil salbiyah. Wa khamsatu ba'daha salbiyatun. 5 selepas daripada wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu bi nafsi wahdah, niat dia panggil salbiyah. Salbiyah dengan mana apa? Dengan mana insilaf, mana ternapi. Kalau menapi ada fi'il fa'il, di Tuhan ada ternapi. Bila kita itlaq kata kidam, bermakna sab tu kita faham. Ibarat pada ternapi wujud Allah tu, ternapi daripada didahului oleh ketiadaan. Ternapi. Ada pun wujud semua makhluk tidak ternapi, mana kita ada asal kejadian. Bila itlaq kata mana baqa, mana ibaratun an-nafil adamil lahiq. Sebut dia baqa, ternapi, ketiadaan yang menghubung di Tuhan tak berlaku. Yang berlaku di kita, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Itu dia panggil wujud yang hakiki, ya, wujud yang mutlak. Itulah kewujudan Allah yang maha dahsyat. Bila dibanding dengan kewujudan kita yang muqayyad, maka tenggelam. Itu yang timbul istilah sufi, dia kata la maujud, tapi kena kait. La maujud bihaqqin, kena kait. La maujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar. Apa nama wujud yang sebenar? Wujudul mutlak. Tidak ada melainkan Allah Ta'ala aja. Sebab wujud yang lain semua wujud yang terikat. Adapun wujud Tuhan, dia tidak terikat dengan sesiapa, bahkan dia yang mengikat segala-galanya. Dia tidak bersandar kepada sesiapa, bahkan yang lain bersandar kepadanya. Dia tidak memerlukan pada sesiapa, bahkan yang lain semua memerlukan kepada dia. Maka memandang keterikatan makhluk kepada Allah, itu satu kunci besar untuk berjalan dalam makrifat akan Allah Ta'ala. Ya, syuur qalbi kita memandang apa? Keterikatan semua makhluk, ya, kepada dia, dengan bahawa tidak lepas, ya, semua dengan dia. Habis dia. Dan dia juga az-zahir, yang tiada di atas suatu, terang dan tiada mengalahkan dia oleh sesuatu. Itu makna zahir di sini. Allah Ta'ala zahir, terang, ya, tidak ada sesuatu yang boleh mengalahi dia, mengatasi dia, bahkan dia yang mengawal. Allahu yudabbiru samawati wal ard, dia mentadbir langit bumi.
Ya. Timbul persoalan tuan ni. Saya selalu ulang benda ni. Tak nampak pun tuan takbir. Kalau orang kafir tanya kita, mana tak nampak pun, kata Tuhan ni kau sembah tak nampak. Jadi kita kena tanya dia balik. Tiap-tiap benda yang ada mesti nampak ke? Tiap-tiap benda yang ada tidak mesti nampak. Tapi tiap-tiap benda yang tidak ada confirm tak nampak. Dah tak ada nampak. Yang ada tak semesti nampak. Yang tak ada confirm tak nampak. Satu. Kemudian martabat. Mana hebat? Yang nampak dengan tak nampak. Jawab dia, yang tak nampak lagi hebat. Ya, yang tak nampak lagi hebat daripada yang nampak. Dekat dengan kita pun kan. Nah, tuan-tuan tengok apa? Kipas berpusing, aircon berfungsi, mentol menyalur ni. Ya, segi adat zahir dia siapa kontrol? Elektrik. Nampak tak? Tak nampak. Yang tak nampak kontrol dia. Kalau blackout kan dia tak ada je, habis semua padam. Ya, kita pun panas, gelap kita jawab dia. Jadi yang tak nampak tu lebih power. Ya, kita berjalan, kita tengok musim gibut, sebatang pohon yang besar tombang. Pokok tu, ya maknanya nampak tombang. Yang tolak dia tadi benda tak nampak. Angin, nampak angin. Nampak angin. Ya, paling dekat diri kita sendiri. Roh wal jasad. Roh ada sekarang yang diri kita. Kalau dia keluar macam tu, siap kain kapan dia kan, kapur barus, beli batu nensan. Pergi jumpa apa ya, tuan kuasa masjid, report dah meninggal. Dia pun announce dekat, Assalamualaikum, si Pulan bin Pulan telah kembali ke rahmatullah, Al-Fatihah kan. Dia dah kembali. Siapa dia yang kembali? Wujud yang sebenar siapa? Dia tu kalau ada, dia yang kontrol sekarang, roh. Ya, bila berlaku bercerai roh dengan jasad, habislah tara manusia. Hilanglah hebat dia, hilanglah kaya dia, hilanglah taiko dia, hilang dah tengah-tengah tuan. Jadi yang kontrol yang tak nampak, roh yang tak nampak. Ya, jelas. Sekarang last kemuncak dia, siapa tak nampak? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia Allah Ta'ala yang mendapat akan kita melihat, kita tak nampak dia. Ya, sebaliknya dia yang melihat kita. Cuma di akhirat nikmat besar itulah dia Tuhan buka. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Tapi lihat bila kaifin walan hisara. Lihat yang tidak ada kaifiat yang sama. Tetap dasar dia laisa kamislihi syai'. Itu dasar besar. Sebab hakikat kunhi lain-lain. Hakikat makhluk adalah baharu, hakikat Tuhan adalah qadim. Dia tak sama tuan. Ya, itu nikmat paling besar. Tuan-tuan tengok dulu orang main layang kan, main wow. Layang tu terbang, okey, dia ada alaqah. Apa dia? Tali. Kan? Dia punya apa? Benang. Sekarang dia main kapal terbang pakai kontrol, ada benang kan? Ada benang. Ya. Dia tekan kat sini je. Apa naik atas pun. Nampak tak? Nampak tak kontak dia? Kalau tadi nampak benang dengan layang-layang, sekarang tak ada benang, tak ada apa. Kita tekan dia jalan. Kita tekan button kita sendiri, lock sub. Kereta kita terangkat, dia punya apa? Lock trap. Ada kita baru pula sekarang pakai kontrol dia. Tuan boleh relate lah, silap dia bantai tiang maut saja. Jadi maknanya kalau manusia yang Tuhan cop dalam Quran, innahu kana zaluman jahul. Jahul tu sirah mubalarah, cukup jahil bodoh manusia ni. Allah Ta'ala kata sifat kita pun buat Masya Allah. Ya, hebat-hebat, boleh terbang tak nampak. Kapal selam Singapura tuan-tuan, dia pakai kontrol dia, tak ada pakai driver. Kita selam-selam tak naik-naik kan. Dia pakai kontrol dia, tak ada driver, pakai daripada darat kontrol, pakai tekan dia. Sekarang nak tanya dia, yang sana bergerak, sini tekan. Tuan-tuan dan tuan mesej, luar negara dia pergi, nampak tak urut tu terbang? Kita type nampak urut tu terbang. Pergi mana sahabat tu? Sana dia. Tuan-tuan tekan sini, sana jawab. Ya, hari-hari kita pakai itu.
fa'tabiru ya ulil albab, sila ambil pemikiran, sila fikir wahai orang yang berakal. Kalau yang ni kita tengok, kita tekan nisab, dia pergi takkan tak mikir, tak nampak pun benda wujud terang. Maka kalau ciptaan Allah tu selalu cabar, tu selalu fikir lagi lah, maha besar, ya. Itu mana kontak antara kita dengan Tuhan tidak terlepas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala serta kita, tapi jaga tu dia ada satu ma'iyah, ya, dengan makna ma'iyah ma'nawiyah, bukan ma'iyah hissiyah. Kalau kita pakai ma'iyah hissiyah, kufur kan, ya. Allah serta mana? Dekat sebelah kita bertempat, kufur, jadi kafir musyabbihah nanti, yang menyerupakan Tuhan makhluk. Ma'iyah dengan serta dengan makna apa? Ya, ma'nawiyah. Makna kita tanya, mana ada makhluk yang dia terlepas, tidak terkait dengan taksis iradat? Ada? Ada. Mana makhluk yang wujud dia terlepas daripada taksirul qudrah? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk yang terlepas daripada inkishafil ilmi was sam'i wal basar? Ada? Tak ada. Semua terikat. Di mana kita sentiasa dengan dia. Itu suruh kita sentiasa qalbi kita dengan dia. Kun ma'allah, sentiasa kamu dengan Allah. Tarallaha ma'ak, Tuhan akan bukakan marifat sebenar dengan dia, iaitulah keperasanan kasfin qalbi kita dengan Allah Ta'ala. Baru dipergi makrifat yang tinggi yang disebut dalam hadis Nabi SAW, afdalul iman anta'lamallaha haitsuma kuntah. Iman paling afdal kamu sedar, perasan Allah Ta'ala di mana saja kamu ada. Dia mengingati Tuhan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia baring, dia serta dia. Qalbi tuan ni, jasad tak ada masalah. Tuhan tak nak jasad kita. Jasad kita syariat dia jaga. Ada pun dalam ni yang layak mutiara dalam tu, ar-ruh hakikatul insan. Dia yang layak untuk menerima pentajalian daripada Allah Ta'ala. Dengan syarat kita bersihkan akan dia. Dia cermin, dia boleh tangkap. Sekarang kita tak perasan sebab apa? Dia kotor, dosa, maksiat, khayal, macam-macam. Farrik, bersihkan. Farrik galbak minal aghyar, boleh dimudahkan. Ma'rifat wasir asrar dia akan buka. Itu di antara asma Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan mentajalikan 99 nama dia tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat Tuhan tajalikan nama dia. Kita dapat rezeki, itu nama dia Ar-Razzaq. Luas sikit nama rezeki kita, itu Al-Basit. Mana dia? Semua terikat dengan dia. Ya, kita buat-buat tak dapat, tu dia tajali nama dia Al-Mani'. Ya, tak ada satu pun terlepas. Asma' dia sentiasa. Maka sila pandang. Tuhan kata apa? Kulin zuru, sila lihat mazah bis samawati wal ard, apa yang ada dalam langit dan bumi. Tuhan tak sebut unzuru ila samawati wal ard, sila perhati langit bumi. Kalau perhati langit bumi, yang tak berakal pun hari-hari perhati, ya, yang ada dalam tu. Kalau ulama usuluddin tauhid am minad dalail, terang nampak dalil kebesaran dia, ya. Kalau tauhid khas dipandang apa? Iaitulah mazhar. Semua makhluk ni dia panggil mazhar. Apa mazhar? Mahaluz zuhur, tempat terang, cermin, memandang kewujudan, kebesaran, keagungan, kehaibatan Allah. Dan bila benda ni, ya, nur memandang tu tak, dia makin terang di kalbi kita, maka berbagai rahsia akan dibukakan, pengenalan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, lagi merasakan kehaibatan dia. Di situ tapak kemanisan kita mengerjakan amal. Sebab kita buat orang, kita sembah zat yang kita kenal dengan sebenar-benar pengenalan. Itu. Dan satu lagi, al-batin, yang tiada lebih hampir daripadanya sesuatu. Dia tersembunyi, batin, yakni tiada yang lebih hampir daripadanya daripada Ta'ala sesuatu. Ta'ala apa? Akrabu min hablil warid. Ta'ala dengan kita ni akrab, lebih hampir daripada urat meri kita ni. Dekat kan? Tuhan dengan kita lagi hampir. Tapi hampir tu maknawiyan, bukan hissiyan. Bukan hampir dua objek dekat gini. Anda dah silap tu. Hampir pada makna. Mana kita tak terlepas dengan dia. Tidak ada satu saat pun insan terlepas dia dengan Tuhan. Kalau Tuhan putus sak sekejap, dia madat dia kan habis tuan-tuan. Dia pegang jantung kita, dia padamkan 1 minit macam tuan. Habis jawab. Ya, jantung kita depan memuat daripada dalam perut ibu 120 hari. Dia tiup roh, dia pusing, dia pam sampai sekarang. Umur kita 50, 60, 70, tak pernah berhenti tu. Kalau dia kata dia rehatlah setengah jam, maut jawab dia. Siap keranda jawab dia tuan.
Berapa besar tu, maka tanda syukur kita iringilah denyutan jantung tu dengan kalimah dia, ya, ismuzat Allah, Allah. Tak payah buka mulut, dalam je kan. Ingat zikir nafas kita biar sentiasa, maknanya cantik antara kontak kita dengan dia. Sebab tiap-tiap saat dia ada dua hukum pada istilah tauhid khas dia. Dia berlaku ittisal atau infisal. Tiap-tiap nafas kita terik dan kita hembus, dia ada dua hukum. Sama ada ittisal, hamba tu makin rapat dengan Tuhan, ataupun infisal, dia semakin jarak jauh. Kita terik nafas, lalai jauh, dan terik nafas lagi, lalai jauh, dan bahaya besar bila kalbi insan terjauh dari Allah. Yang kita nak biar dia tarik nafas semua dengan dia je, ya, bahawa dia ada makna pendekatan. Dia akan duduk dalam maqamul qurbi, makam kehampiran ruhani dia dengan Allah. Bila hampir, Masya Allah, berbagai pembukaan, pemberian akan disediakan oleh Allah Ta'ala, sehingga last kali kita terpadam keperasanan dengan makhluk. Bila kita buat ibadat, tuan-tuan, yang kita perasan dia je, yang lain tenggelam, maka di situ baru kita diberikan satu kurniaan mahabbah. Tuhan akan kasih kita buat ibadat sampai Tuhan kasih kepada kita. Mana tanda Tuhan kasih? Bila kita padamkan pandangan yang lain dari kalbi kita. La yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa iza ahbabtu kuntu sam'ah alladhi yasma'u bih. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepadaku selepas yang wajib dengan nawafil, amalan sunat, sehingga aku kasih. Bila aku kasih, ni tanda dia, kuntu sam'ah, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia bercakap semua billah la bi anfusihim, dengan Allah, bukan dengan diri dia. Tuan-tuan, kita semayang 10 tahun kan, kita semayang dengan kita ke dengan dia? Kalau kita semayang tu dengan kita lagi, kita qiyam nampak kita, rokok nampak kita, tidak sama-sama nampak kita lagi, ini panggil mahjub, kita masih terdinding. Dia angkat, dia takbir Allahu Akbar, arif, mi'raj terus, urujul qalbi ilallah. Kalbi tu mi'raj. Sebab tu sembahyang dia panggil mi'rajul mu'min. Dia mula mi'raj kan, mi'raj. Sebab salat tu dia panggil hadiyatuz ziarah, hadiah kepada insan termulia menziarahi zat yang paling mulia, yang wajib wujud, huwa Allah Ta'ala. Maka dalam sembahyang tu macam-macam ada, kan? Ya, tu ada 9 mutiara besar. Saya dah bahas tu, tak payah bahas panjang, kan? Itu nak tunjukkan apa tu? Mi'raj. Apa makna mi'raj di sini? Ialah urujul qalbi, naik kalbi kita terus, meninggalkan memandang alamil mulki terus kepada alamil malakut wal jabarut. Dia naik. Sebab tu lazat di Islam, cukup lazat. Kalau dapat dia buka ni, cukup lazat. Dengan syarat kita bersihkan dia. Kita bersihkan kalbi kita daripada khatarat wal ghafalat, insya-Allah dia akan dapat. Ya. Ini dipanggil apa ni? Peringkat yang ketiga. Dia panggil riayah. Birriayah mahfuzun anil ghafarat wal khatarat. Bila ada riayah, bantuan, pemeliharaan Tuhan, maka kalbi insan terpelihara daripada kelalaian. Sentiasa hudur hati dengan. Itulah sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah SAW. Tidur dua mataku, tapi hatiku tidak tidur. Ya, kita tidur mata, tidur hati. Mata buka, dalam pun tidur juga. Itu yang bahaya. Kalbi dia tak menghadap Tuhan, bahaya kan? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam memimpin suluk, bila di muka syafahkan Allah Ta'ala, kalbi dia lihat anak murid dalam suluk, terlupa Tuhan satu saat aja. Syaitan urung dia macam lalat urung bangkai, kan? Satu saat tu, satu second je, dia terkam kat kalbi. Macam mana kalau 1 jam, kalau 1 hari, kalau full time, habis. Kita nak full time dengan dia, kita pula full time terbalik dengan makhluk dia, habis. Memang dia pusing kepala kita, kan? Sebab tu zikir merupakan satu benda yang paling besar ni. Rukunun qawiyun, rukun yang kuat dalam perjalanan menuju ke hadrat ma'rifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di antara itu. Kemudian al-waliyu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. 7.
Qala ma'alif karasallahu sirra fayakunu masaluka kal mahmumi alladhi yajidu fi famih as-sukar murran fal ma'siyatu ma'azzul wal iftiqari khairun minat ta'a ma'al iz wal istikbar. Dulu disebut oleh Tuan Pengarang, didatangkan ayat yang besar kan, ya, daripada suratul A'raf ayat 147. Apa dia? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Sa'asrif, aku akan palingkan, Tuhan kata. Mana Tuhan akan tutup pintu hati, ya, dan Tuhan akan palingkan hati dia daripada memahami akan ayat-ayatku. Siapa dia? Alladzina yatakabbarun. Alladzina yatakabbarun, orang yang ada sifat takabbur fil ard, dalam muka bumi, bighairil haq, dengan tidak sebenar. Maka sini disambung, adalah perumpamaan engkau, kata Syekh Ibn Athaillah, ketiga itu seperti orang yang demam. Orang yang ada takabur ni, dia ada penyakit dalam dan macam kanser bara teruk tu, yang merasai gula di dalam mulutnya pahit. Gula batu tu, letak ibu gula dalam mulut dia, pahit dia kata. Terbalik. Gula sifat dia manis, tapi dia rasa pahit ataupun tawar lah, ya. Maka maksiat serta timbul perasaan hina, iftikar, berhajat kepada Allah SWT lebih baik daripada taat serta timbul perasaan mulia dan sombong. Faham tak? Itulah hikam dia kata, maksiatun aurasat zullan wan kisarah khairun minat ta'a aurasat istikbarah. Orang tu buat maksiat, kemudian lepas buat maksiat dia bertobat, rasa hina diri dia, orang ni lagi baik daripada seorang yang buat taat, timbul dalam kalbi dia perasaan takabur. Ya, dia tengok orang semua ni, ni apa semua ni, saya mau makan benar, semua tak naik lagi, semua tak kerti menghadap Tuhan, ya aku lebih hebat, jatuh. Lepas tu dalam suluk kan, kalau ada takabur dia batal suluk, dia kena bertaubat balik kan, ya. Sebab kalau dalam Naqsyaband kan, dia ada satu lapas dan ni, bila masuk suluk, Tuhan saya datang lain lautan dosa, kelam jahil, ya, kelam jahil. Kalau yang masuk tu dia ada 3 PhD macam mana? Nak kata aku ni kelam jahil, aku ada 3 PhD kan. Ilmu yang kamu dua tu, ilmu dipanggil apa? Iktisabi. Yang ilmu dalam sudut ni bukan iktisabi, ini ilmu wahbi atau inkishafi, ya, bukan wahbi kan, wahbi mana kurnia daripada Tuhan, bukan ilmu iktisab yang kita bercari. Ini belajar, menghafal, buka kitab, ini iktisab, ya. Yang ni bukan iktisab, bikashfin. Syarat dia kita bersihkan kalbi dia, terbuka dah. Sifat cermin, dia menangkap tuan-tuan, walaupun cermin tu kecil, dia boleh tangkap. Gambar semua boleh masuk, dengan syarat jangan ada benda menutup hijab. Kalau ada tebal debu apa semua tak ada, gajah apa dia tak boleh tangkap kan. Tapi kalau dia bersih, jadi dalam surut dia nak bersihkan benda ni, bersihkan, jangan kita pandang diri kita, pulang balik semua ke dia. Ketika kita akan pancarkan berbagai futuhat, fuyudat dan sebagainya. Jadi sengaja pada satu benda yang mengganggu roh sir untuk mengenal Tuhan ialah najis yang besar, bawah kufur. Apa dia? At-takabbur. Dia rasa diri dia hebat dia, ya. Kalau dibanding aku dengan dia, aku lagi baik, itu takabur. Kalau dia tak banding, dia rasa hebat sendiri je, itu ujub. Itu semua dipanggil najis maknawi. Kalau najis hissi, najis luar, kita semayang kaki kita ada tai cecak, tai ayam kan, semayanglah kita 10 rakaat 100 rakaat, jawab dia tak sah semayang kita. Sebab syarat sah mesti suci daripada najasah yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat semayang. Kalau ada, jawab semayang tak sah. Itu semayang peringkat ibadah. Bila dalam dipanggil peringkat ubudiyah dan naik pada peringkat ubudah, ya, maka dia kena bersih dalam. Bersih dalam jangan ada sifat-sifat mazmumah. Dia akan menutup cermin kalbi kita sehingga kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan sebenar pengenalan. Baru kena bersihkan tu, ya. Bila dia bersihkan, insya-Allah dia akan faham, dia kenal siapa diri dia, siapa Tuhannya. Dan ketika itu dia akan diberikan satu kelazatan yang luar biasa.
Bila dia dapat kelazatan, bila dia memandang akan diri dia. Keperasanan qalbi, tuan-tuan, bukan mata. Sebab dalam urusan kitab ni daripada awal sampai akhir semua dibahas qalbi, roh, sir dalam ni. Jasad kita tak bahas lagi dah. Jasad ilmu fiqh ada bahas. Ilmu fiqh ada bahas. Yang ni besar sebab makrifat. Sebab tu bila orang talqin mayat ditanya apa, tuan? Dia tanya kam arkanis salah? Dah. Dia tanya berapa rukun sembahyang? Tak ada. Dia tak tanya, dia kata marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tanya makrifat. Kau kenal tak Tuhan? Kalau atas dunia dia tak kenal Tuhan, dia tak jawab kan. Malaikat pembam titik dia. Sekali dia bantai 70 hasta tenggelam dalam tanah. Pemukul yang diguna malaikat ni kalau berkumpul manusia dan jin daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat tak boleh angkat kan. Yang boleh angkat khas malaikat tu. Bayangkan kan, entah atas belakang insan yang kerdil, masya-Allah. Tu dia pergi sampai 70 hasta. Kalau kita tengok orang piling tiang kan, buat bangunan 20 tingkat, debum 3 kampung ni tuan. Masuk sekaki 2 je. Degum sikit. Ini dia titik sekali 70 tu. Macam mana kan? Tak mati tu. Ya, dia korek balik kanan ni, tak dapat bam dia tali. Tu. Sebab tu makrifat benda besar. Makrifat bila settle, dia settle benda lain kan. Seorang tu kalau dikenal siapa dia Allah Ta'ala, confirm dia takkan lupakan Tuhan kan? Satu saat pun dia takkan berani nak lupa Tuhan. Bahkan dia mengambil lazat dengan ketuhanan kalau dia kenal, ya. Mana kita wajib menjatuh cintakan hati kita kepada dia. Sekarang insan, kalbi insan, dia akan cinta benda yang hebat. Kalau cantik, paling cantik. Kalau hebat, paling mahal, ya, dan seterusnya. Semua nak paling hebat. Sekarang kita tanya, makhluk dengan Tuhan siapa hebat? Ya, kita ngaji sifat 20 kan. Segala sifat kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Segala naqais, kekurangan, milik makhluk. Tapi kenapa hati tak pergi kat dia? Ini masalah dia. Sebab tertutup hijab. Ini dia. Sebab bila terbuka hijab aja, Tuhan buka aja, masya-Allah, dia akan rasakan satu kelazatan yang cukup hebat, sehingga ulama arifin bilang kata lebih lazat daripada 1000 kali jima. Tu jima tu. Maling sekali, 2 kali, lebih lazat 10 kali. Bayangkan, maknanya satu permisalan yang tak boleh digambarkan, yang disebut ketika Allah Ta'ala khitab kepada Nabi Daud, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amun. Wahai Daud, sampaikan pada orang yang betul-betul siddiq kalbi dia dengan aku, jujur betul, 2 perkara. Pertama, bi, dengan aku hendaklah mereka seronok dan gembira. Bukan dengan makhluk aku, dengan aku, Tuhan kata. Macam mana nak perseronokkan? Padamkan makhluk, dia akan pergi. Padamkan pandangan makhluk. Farrid galbak minan aghir, kosong, dia akan masuk. Situ rahsia dia akan bagi kelazatan dia. Wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah dia mengambil nikmat. Kalau kita zikir tak dapat lagi nikmat, maka kita menangislah tuan-tuan, ya. Minta lindung, ya Allah, jauhnya hatiku, gelapnya ya Allah, ya, minta tolong. Minta Tuhan tarik hati kita, ya. Sebab itu perlu kepada penumpuan. Ibadat, zikir, semayang, contoh dia kena istighal. Tumpuan tuan-tuan, penumpuan. Bila dia tumpu istighal, dia akan pergi yang kedua. Apa dia? Al-lazzah, kemanisan. Lepas manis, Tuhan beri yang ketiga, al-ishq, rindu yang kuat. Dan bila rindu, rapak tuli hijab, aku buka hijab. Sebab itu pembukaan hijab qalbi dia akan berlaku bila kerinduan dengan Tuhan terlalu kuat, Tuhan akan buka. Sebab tu tuan-tuan, kalau berselawat, dalil orang nak bertemu dengan Rasulullah SAW paling kurang di mimpi, kalau tidak secara maknanya qazah, mesti ada satu tanda dia. Memang hati dia terlampau rindu dengan baginda SAW. Dia duduk, dia bangun, tak boleh tahan, rindu tu. Dia selawat, dia tembak selawat, ya. Kalau budak-budak kita khalifah tu, kita bagi selawat paling kurang satu hari 12,000. Ya, 12,000 selawat. Dan banyak yang terbuka tu, bila nak terbuka dia akan rasa tak boleh tahan Tuan, tak boleh tahan, rindu cukup tu. Kalau kita buka, pum, buka dan paling kurang dibuka dalam mimpi dulu, ya. Kemudian kadang-kadang dia tengah zikir, pam,
terpacak tuan bukaan kan. Yang orang lain tak nampak kan. Ini alam dia panggil istimak suri. Sebab tu kalau dia nampak dalam mimpi, dia akan ada peruntukan dalam hadis sahih. Marra'ani bin manam pasayrani yaqazatan. Siapa lihat aku dalam mimpi, dia berpeluang melihat aku secara jaga. Tu hadis sahih. Mana salawat kita gunakan salatu iskin, salawat kerinduan. Tak gunalah apa-apa selawat pendek panjang selawat dah, tapi rindu yang penting, kalbi. Terselawat tu rasa rindu betul dengan Rasulullah SAW, insya-Allah dia akan terbuka. Dia terbuka dengan bagi sebab siapa berselawat dia, hadir tak hadir hati dia, percikkan nur Rasulullah dia akan dapat. Dia selawat, dia percikkan nur dia dapat. Apalagi kalau ditumpu, istighal, tumpuan. Dia akan berikan Tuhan hadiah ke dia kemanisan. Itu kalam Sidi Ahmad Idris dan wirid sahur dia cerita benda tu. Bila kau ada isyq, baru dibuka. Dan iskun asyik takkan berlaku melainkan ada kemanisan. Bila seronok manis baru dia asyik. Dan asyik takkan berlaku bila ada manis. Manis takkan dapat bila tak ada tumpuan. Bila kita tumpu betul, dia akan hadiahkan. Itu peringkat dia. Ya, sebab tu kalau baca warid di antara musyrik tanya, macam mana kalbi kamu dengan dia? Ada manis, ada sedap, ada tawab, agar kita tak nampak tuan, dia je. Tu dah naik tu. Tu tatik tu. Kalau buka aras ke apa, aras tu makhluk lagi tu kan. Terbuka alam tu, alam tu makhluk, kita nak dengan dia terus. Terbuka dengan dia terus. Kashfil, yang nak bukan kasyaf mak, kita nak kashfil maknawi, bukan kashfil hissi. Kashfil hissi dia buka kan pun alam tu, alam misal dia tunjuk. Itu semua suruh kita pandang kebesaran dia. Yang paling besar antara kita dengan dia terus. Atau kontak dia. Arti yang besar. Mana rohani dia ada, tangkapan syarat dia tadi, dia buat syarat dia. Sungguh-sungguh beri tumpuan, kemudian dia akan dapat tanda kemanisan, kemudian bau rindu. Rindu bila ada, insya-Allah tak lama itu buka. Itu dia antara ini. Jadi sini punca tak dapat sebenarnya sakit dalam. Orang makan, tukang masak tu paling hebat. Orang makan sampai jilat jari tuan. Dia makan dia rasa tawau. Apa lauk tak sedap? Bukan silap tukang masak, dia demam. Dia demam panas rupanya. Begitulah. Segala ibadat, zikrullah, qiraatul Quran, salah, semua dia panggil qutul arwah, makanan roh yang paling lazat. Bila kita makan tak lazat, cek baliklah. Kat mana dalam ni? Kadang ada tersilap sana mata, ada tersilap mulut, cakap tak betul dan sebagainya, dia ada efek dalam. Jadi sebab tu disuruh kita pun mukaddimah, banyakkan istighfar dan taubat, insya-Allah dia akan rasa kontak tu akan sikit demi sikit kemanisan dengan Tuhan tu, yang penting kan tu. Maka maksiat serta timbul perasaan hina. Suatu maksiat dia rasa hina dengan Tuhan, itu baik Tuhan suruh. Man tawadha rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa tawadha, Nabi kata Allah angkat dia. Dan siapa rasa besar diri, maka Tuhan akan jatuhkan akan dia. Maka oleh kerana itu, kalau ibadat sepatutnya lagi dia kenal, lagi dia merendah diri. Tapi bila terbalik, dia buat ibadat tapi besarkan diri, itu dah salah. Sebab apa dia besar diri? Sebab dia tak betul mengenali Tuhannya. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak akan angkat kepala dan cukup dia tajali kebesaran Tuhan, dia akan tunduk. Sebab sifat-sifat ni nak pakai kena apa tuan? Dan istilah sufi satu kunci besar, dia panggil musyahadatul qalbi, terbuka qalbi dengan Tuhan. Dia terbuka dia memang. Famadabal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi allahi makhrujan kulliyan. Selama mana hamba tu tak terbuka musyahadah dia dengan Tuhan, maka tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat mazmumah secara total. Sebab tu terbuka sab dia akan hilang. Tuan guru saya ceritakan rasa. Satu orang tu dia pergi ke dalam hutan nak cari nibung. Jumpa pula nibung yang cukup dia nak, nibung tunggal. Nibung tunggal ni mahal kan? Dia ada hasiat-hasiat dia orang ni buat tongkat jalan-jalan. Dia tengah sah nak nibung tunggal, harimau datang kat dia terkam kan. Dia panjat pokok nibung sampai ke atas. Faham tak tu isyarat dia? Dia kalau ambil duri nibung, dia cocok berasa tak sakit? Sakit tuan-tuan kan? Tapi kalau kena rasa dengan rimau ni, hilang rasa sakit tu. Dia panjat sampai atas tu. Dia nampak gimana dia panjat. Sebab apa dia hilang sakit? Syur. Kalbi dia dengan gerun yang kuat dengan harimau. Itu bergerun dengan harimau. Kalau gerun dengan Allah macam mana tuan? Yang dialami oleh arif billah memang tenggelam habis semua.
Ya, tu Sayyidi Ahmad Idris kata apa? Subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Maha suci Tuhan yang Maha Agung, la yasbut, mantik akan sabit, mana lenyap habis bila Tuhan tajallikan kebesaran dan keagungan dia dalam qalbi insan. Tuhan buka nur, ditap, dia campak dia tenggelam lain kan. Nabi Yusuf alaihissalam punya kecantikan dia cair kan, dia pisau ini bukan orang, illa malakun karim, ini malaikat pun cantik betul. Itu cantik Nabi Yusuf, belum jamal Rasulullah lagi hebat ya. Apa nak kata dengan jamalullah lagi habis. Sebab tu bila terjali kebesaran Tuhan, memang dia padam. Sebab musyahadah tu penting. Bila dia padam pendengar makhluk, di mana ada sifat riya, ujub, semua ada dah habis. Tuan-tuan, yang ada sifat tu bila hati menghadap makhluk, atau mula nak rasa besar dan sebagainya. Bila hati dah terpadam dengan makhluk, bermanis seronok dengan Tuhan, Masya Allah ya, banyak rahsia akan dibuka. Dan yang penting amal dia akan jadi bersih, cantik ya, bermutu, berkualiti tinggi di sisi Allah. Maka terbuka dua pintu, babul amal wa babul qabul ya. Maka terbuka pintu kabul, alhamdulillah, mana pintu penerimaan diterima oleh Allah Taala. Maknanya kita nak tuan-tuan bersihkan, cuci sehingga kalbi insya-Allah macam cermin, bila dah bersih banyak ya benda yang akan dapat dibuka di muka syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Aman. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar.